Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan agama. Tidak ada satu kemuliaan yang lebih besar daripada kemuliaan agama. Mungkin manusia menganggap kemuliaan kedudukan, kemuliaan darjat, kemuliaan nasab keturunan, kemuliaan harta. Tetapi hakikatnya kemuliaan agama ialah satu kemuliaan yang paling hebat, kerana kemuliaan agama kekal. Bukan sahaja Allah Subhanahu wa taala muliakan orang-orang yang amalkan agama dalam kehidupan mereka di dalam kehidupan dunia ini, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan muliakan mereka dalam kehidupan akhirat. Dan kemuliaan tersebut bukanlah berkadar panjang masa hidup mereka di dunia 60, 70 tahun, 100 tahun. Tetapi kemuliaan mereka ialah untuk selama-lamanya. Satu masa yang tidak ada penyudahnya, yang tidak ada penghujungnya. Apabila kekalnya ahli syurga dalam syurga, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemuliaan ini bertambah daripada hari ke hari. Begitu pula kehinaan dengan sebab meninggalkan agama. Apabila Allah Subhanahu wa taala matikan kematian dan kekallah ahli neraka dalam neraka dengan keadaan sengsara, azab, malapetaka, bencana untuk selama-lamanya, sebagaimana kenikmatan ahli syurga bertambah daripada hari ke hari, begitulah keazaban ahli neraka bertambah daripada hari ke hari. Walaupun di dunia dulu mereka orang-orang yang mungkin mempunyai apa yang mereka anggap sebagai sumber kejayaan, sebagai sumber kejayaan, tetapi tanpa mengamalkan agama dalam kehidupan mereka, mereka dihina oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia dengan cara yang kita tidak sedar, yang dikaburi oleh keadaan suasana yang ada, dan mereka akan dihina di akhirat. Sebaliknya, mereka yang amalkan agama,
yang bawa kehidupan agama dalam kehidupan mereka. Mungkin di dunia nampak mereka seolah-olah kadang-kadang dalam keadaan terhina. Itu pun kerana keadaan suasana yang ada. Kerana keadaan suasana yang ada. Dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan muliakan mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk keperluan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu nizam khas, satu perancangan khas yang rata-rata bahawa Allah Subhanahu wa taala jadikan keadaan tersebut berlaku dalam keadaan menyendiri. Bermakna misalnya keperluan manusia kepada air, secara tabi'inya Allah Subhanahu wa taala menyediakan keperluan-keperluan manusia, sama ada daripada air sungai, air perigi, air hujan, air pipe, apa-apa sahaja keperluan manusia yang mungkin hari ini pipe-pipe air kita menganggap satu keperluan, tetapi di satu masa ketika pipe-pipe ini tidak ada, manusia menyempurnakan keperluan mereka juga daripada sungai, perigi, apa-apa sahaja sumber air yang ada manusia guna. Dan ianya berlaku secara tabi'i. Begitu juga makanan, tuan-tuan yang mulia, secara tabi'i dia tumbuh. Allah Subhanahu wa taala menyediakan keperluan-keperluan manusia. Dan mungkin seseorang untuk keperluan dia, dia tanam apa yang perlu untuk keluarga dia. Dan sebahagian makanan memang tumbuh dan boleh dipetik, diambil di mana-mana. Dan juga keperluan udara yang kita bernafas, Allah Subhanahu wa taala sediakan secara tabi'i. Tidak ada kelang yang khusus. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dia, dengan limpah kurnianya menyediakan keadaan tersebut secara tabi'i, daripada daun-daun yang hijau yang mengeluarkan oksigen untuk keperluan kita. Begitu juga apa-apa perkara yang buangan manusia digunakan dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tabi'i, yang menunjukkan bahawa kehidupan dunia itu begitu mudah, yang manusia dalam apa keadaan sahaja dia akan lalui kehidupan dia. Kita, setiap daripada kita lalu kehidupan yang kita lalu setiap hari. Dan mungkin orang yang lebih mewah daripada kita pun dia lalu kehidupan dia setiap hari. Orang yang miskin tidak ada makanan di rumah dia pun dia lalu kehidupan dia seharian dia begitu. Yang mungkin satu orang tidak ada rumah untuk dia tinggal pun dia akan hidup begitu sehingga dia mati. Dan manusia akan melalui kehidupan mereka dalam apa keadaan yang mereka ada. Tetapi tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perkara-perkara ini sebagai ukuran untuk kejayaan atau kegagalan seseorang. Bahkan menjadi ukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kejayaan ataupun kegagalan seseorang ialah kadar agama yang ada di dalam kehidupan dia. Siapa yang amalkan agama, walaupun apa sahaja keadaan dia, segi keperluan dia, segi kemewahan dia, segi makan minum dia, segi sihat sakit dia, apabila seseorang amalkan agama, Allah Subhanahu wa taala pasti beri kejayaan kepada dia. Dalam kehidupan dunia Allah beri kejayaan, dan kejayaan itu kadang-kadang kita tak nampak dan tak dapat faham. Dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala zahirkan kejayaan tersebut secara hakiki untuk selama-lamanya. Dan untuk nizam perancangan agama ini, Allah Subhanahu wa taala tidaklah jadikannya secara tabi'i begitu sahaja, seperti mana pokok-pokok tumbuh,
kemudian dia berbuah, air yang mengalir, udara yang kita bernafas, tidak secara tabi'i, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak jadikan begitu sebagai sunnatullah. Bahkan untuk agama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan nabi-nabi dan rasul-rasul. Ada satu perancangan khas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tujuan agama dan hidayah manusia. Dia bukan jadi secara tabi'i begitu sahaja. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala secara khususnya mengutuskan nabi-nabi dan rasul-rasul. Bukan satu, bukan dua, 124,000 orang nabi-nabi dan rasul-rasul. Dalam satu riwayat 200,000 nabi-nabi dan rasul-rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk usaha bagaimana manusia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti kata yang lain, manusia dapat hidayat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk usaha atas hidayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberi mandat kepada nabi-nabi dan rasul untuk usaha, dan mereka semata-mata sekadar usaha dan doa, kesungguhan, rasa tanggungjawab untuk usaha tersebut. Manakala natijah, kesan, hasil, itu pun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak beri pada tangan nabi-nabi dan rasul-rasul. Bahkan kesan, natijah juga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak boleh memberi hidayat kepada sesiapa yang engkau suka, sesiapa yang engkau cinta, kepada sesiapa yang engkau sayang. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi hidayat kepada siapa yang dia kehendaki, kepada siapa yang dia kehendaki. Hidayat juga di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi-nabi dan rasul-rasul mereka berusaha, bersungguh-sungguh, bermati-matian. Dan sejarah nabi demi nabi telah sampai kepada kita daripada nabi-nabi yang terdahulu, dan apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dan di antaranya diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya, dan secara jelas terperinci ialah kehidupan dan usaha baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum telah sampai kepada kita. Dan untuk itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan satu perancangan khusus untuk memelihara setiap perkara yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipelihara untuk umat ini sampai kita yang 1400 tahun telah lalunya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih lagi boleh tahu macam mana Nabi berjalan, masih lagi boleh tahu macam mana Nabi duduk, masih lagi boleh tahu macam mana hidung Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan boleh tahu bagaimana sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan Nabi bersama dengan anak isterinya di rumahnya. Dan perkara tersebut sampai kepada kita dengan jalan yang begitu terpelihara, begitu terjaga, begitu tersusun. Dan untuk itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan orang-orang dia, rijal-rijalnya, lelaki-lelakinya, yang bertanggungjawab untuk menguruskan setiap cabang ilmu yang untuk menyampaikan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan senyap ataupun diam bercakapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada kita, supaya umat ini dapat satu gambaran yang jelas apa yang Nabi buat, bagaimana usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan sebab perantaraan usaha baginda sallallahu alaihi wasallam manusia dapat hidayah.
dan mampu menyediakan manusia-manusia berkualiti seperti para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana mereka sedang berjalan di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan mereka dengan bahawa mereka ialah ahli syurga. Sifat-sifat yang demikian, sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala mengirim salam kepada para sahabat dengan pengorbanan mereka dan susah payah mereka. Sahabat-sahabat yang sedia mengorbankan diri dan harta mereka, nyawa mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Yang sahabat-sahabat yang mereka tidak ada apa-apa perkara yang besar di hadapan mereka melainkan agama. Sahabat-sahabat yang mereka mampu melakukan apa sahaja demi untuk agama, dan mereka mampu mengorbankan apa saja, sama ada perasaan mereka, kepentingan mereka, kedudukan mereka, apa saja demi untuk agama. Dan usahanya ialah sebagaimana dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, telah melahirkan satu generasi yang satu masa dulu dipanggil jahiliyah, yang amalan-amalan mereka begitu dahsyat, amalan-amalan mereka begitu teruk dalam tamadun manusia. Tetapi datang baginda sallallahu alaihi wasallam dengan satu usaha yang dapat mengubah segala perangai dan sifat mereka, yang perangai dan sifat mereka ini begitu hebat, tidak pernah wujud sebelum mereka dan tidak pernah wujud selepas mereka. Keadaan para sahabat radhiyallahu anhum, bahkan para tabi'i yang mungkin di antara salat mereka lebih jauh berbeza dengan salat para sahabat radhiyallahu anhum, dan segi ibadat mereka, segi zikir mereka kadang-kadang lebih jauh daripada keadaan sahabat radhiyallahu anhum. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hayat baginda lagi bagi tahu kepada para sahabat dan para sahabat bahawa salah seorang daripada kamu, sekiranya mereka membelanjakan satu cupak daripada makanan, dan pahala ganjaran yang kamu perolehi tidak dapat ditandingi oleh orang-orang yang datang selepas daripada kamu, kalau mereka belanjakan harta mereka sebesar gunung Uhud emas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidup baginda telah bagi tahu keadaan kelebihan para sahabat radhiyallahu anhum, bahawa orang-orang selepas mereka tidak mampu untuk menandingi mereka, walaupun mereka hebat segi ibadatnya, hebat segi zikirnya, hebat daripada segi segala-galanya, tapi tidak mampu untuk menandingi para sahabat radhiyallahu anhum. Ada sebahagian mereka hanya mengingati atau menghafal sedikit sahaja daripada Al-Quran. Di antara mereka Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, tak banyak masa yang dia ada, masanya sibuk di atas belakang kuda berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedudukan dia, kehebatan dia tidak mampu. Bahkan awliya Allah Subhanahu wa taala yang datang selepas daripada mereka, bahawa mereka tidak pernah menganggap kehebatan mereka, kewalian mereka, kehampiran mereka yang mereka capai pada masa itu kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah menganggap diri mereka lebih hebat daripada para sahabat. Bahkan mereka menganggap diri mereka yang bergelar wali pada zaman-zaman mereka, wali-wali Allah yang hebat-hebat pada zaman mereka, mereka masih lagi menganggap bahawa keadaan mereka, diri mereka tidak pun sampai tahap kedudukan debu-debu yang melekat di bawah tapak kaki para sahabat radhiyallahu anhum. Dan keadaan mereka, kedudukan mereka tidak pun mampu menandingi debu-debu yang melekat di hidung kuda-kuda para sahabat yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan wali-wali Allah yang hebat-hebat. Mereka tidak pernah pun menganggap diri mereka hampir dengan sahabat ke, macam sahabat ke, ataupun menandingi sahabat ke. Bahkan tidak sampai pun keadaan dan kedudukan mereka dengan kata-kata mereka sendiri seperti debu-debu yang melekat di kaki-kaki para sahabat, di kaki-kaki kuda para sahabat, debu-debu yang melekat di hidung para sahabat, kuda sahabat radhiyallahu anhum.
Jadi tuan-tuan yang mulia, ni satu sifat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada para sahabat. Sifat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada sahabat, maka tidak hairanlah tuan-tuan yang mulia bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka ialah ahli-ahli syurga. Dan sebahagian daripada mereka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli syurga. Di antara mereka wanita, di antara mereka lelaki. Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada baginda. Di antara mereka asyarah mubasyarah, 10 orang sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut terus nama mereka 10 orang dalam satu majlis. Asyarah mubasyarah. Mereka yang dipersaksikan dengan syurga. Dan lain-lain, banyak lagi sahabat-sahabat lain-lain yang Nabi beritahu bahawa si fulan ahli syurga, si fulan ahli syurga. Dan kadang-kadang keadaan mereka tak dikenal, tak diketahui pun. Kadang-kadang seorang wanita hamba sahaya tidak dikenal, berkulit gelap, tapi Nabi beritahu bahawa dia ahli syurga. Ini keadaan para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka telah usaha atas diri mereka. Bermakna tidak hairanlah kata Aisyah radhiyallahu anha bahawa akhlak Nabi, khuluqul Quran, akhlak Al-Quran, para sahabat telah bawa Al-Quran dalam kehidupan mereka. Ini maksud daripada usaha yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Bagaimana untuk membina pribadi sejati manusia dalam arti kata manusia. Manusia dalam arti kata yang sebenarnya manusia. Bukan sebagai rupa bentuk manusia, tetapi di dalam kehidupan mereka, hati mereka ada sifat buas, kebinatangan. Ada sifat buas, kebinatangan. Ada sifat zalim, kebinatangan. Ada sifat menindas, kebinatangan. Ada sifat syahwat, kebinatangan. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana jasad mereka ialah jasad manusia, hati sanubari mereka ialah hati sanubari manusia. Yang dengan sebab itulah tuan-tuan yang mulia, mana-mana sahabat mereka berhijrah ke mana-mana tempat, ke mana-mana negara, telah mengubah keadaan negara tersebut. Bukan sahaja mereka menerima Islam sebagai agama, bahkan menerima cara hidup sahabat sebagai cara hidup mereka. Pakaian mereka jadi macam pakaian para sahabat, bahasa mereka jadi bahasa para sahabat, kerana sifat yang ada di dalam diri mereka. Dan inilah perkara yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi mereka dihantarlah di kalangan orang-orang yang bersifat mulia di kalangan kaum mereka. Segi nasab keturunan, Allah pilih nasab keturunan yang mulia, daripada akhlak-akhlak yang termulia, daripada sifat mereka, sifat yang termulia. Dan begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau atas akhlak yang agung. Akhlak yang agung. Jadi nabi-nabi, rasul-rasul ni, kalau kita lihat, bacalah kisah mana-mana nabi, mana-mana rasul. Tak ada mana-mana nabi, mana-mana rasul, mereka ni sebagai kita kata samsing di tempat mereka ke? Mereka ni taiko kat mana-mana ke? Tak ada. Bahkan mereka ni orang yang rendah diri, orang yang tawadhu, orang yang pemaaf. Ini sifat para sahabat, ini sifat nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan daripada orang-orang yang beginilah Allah Subhanahu wa taala ambil usaha agama, ambil kerja agama. Dia apabila kita kata kita buat kerja nabi, kita buat kerja nabi, kita mengajak manusia kepada Allah sebagaimana nabi-nabi dan rasul-rasul mengajak manusia kepada Allah, kita juga harus mewarisi dan usaha untuk dapatkan sifat nabi-nabi dan rasul-rasul, sifat para sahabat radhiyallahu anhum. Sifat para sahabat radhiyallahu anhum, walaupun begitu mereka sentiasa ditegur di dalam Al-Quran, mereka dididik di dalam Al-Quran. Sifat-sifat mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sifat korban, sifat ithar yang ada dalam diri mereka, sifat mengutamakan orang lain lebih daripada diri mereka. Allah sebut daripada amalan-amalan mereka. Seorang datang, tetamu Nabi datang, Nabi tidak ada apa-apa di rumah. Pernah datang tetamu Nabi,
Nabi hantar ke 99 rumah baginda. Tanya kalau ada makanan yang lebih. Daripada 99 rumah, semua datang jawapan tak ada apa. Ada yang biasa, air dan tamar sahaja. Makanan paling asas untuk hidup. Tak ada apa-apa yang lebih. Dan kadang-kadang Nabi iklankan kepada para sahabat, iklankan, tashkil, siapa sedia nak ambil tetamu saya. Dan Abu Talhah radhiyallahu anhu telah ambil tetamu Nabi SAW. Sampai rumah dan kisah, Masya Allah kita semua tahu. Tapi sejauh mana kita dapat menghayati kisah tersebut dalam amalan kita. Dan dia usaha bagaimana untuk masak makanan untuk tetamu. Tetamu dapat makan dan keluarga dia berlapar pada malam tu. Mereka buat semata-mata untuk memuliakan tetamu Nabi SAW. Dan pergi sembahyang subuh, terus Nabi lihat Abu Talha dah senyum dah. Dan terus Nabi baca ayat Quran kepada dia. Dia beritahu bahawa Allah suka dengan amalan kamu semalam. Siapa pun tak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap perkara, dan Allah beritahu pada Nabi, nah, sifat mereka, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain lebih daripada diri mereka walaupun mereka dalam keadaan susah. Sifat ni tuan-tuan yang mulia, satu sifat yang sangat-sangat tinggi yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhu, sifat isar. Dalam keadaan ladang-ladang kurma mereka isar. Bahkan isar yang ada pada mereka, sifat mengutamakan orang lain lebih daripada diri mereka sendiri. Masya Allah, kita selalu dengar bagaimana apabila orang-orang muhajirin datang berhijrah di Madinah, bagaimana sifat orang Ansar. Mereka nak bagi tanah, nak bagi ladang. Bahkan sebahagian mereka telah beri tawaran, sekiranya kalau kamu perlukan isteri, kami sedia untuk menceraikan salah seorang daripada isteri kami, dan setelah habis iddah dia, kamu kahwinlah dengan bekas isteri saya. Begitu sifat yang tak pernah berlaku, tuan-tuan yang mulia, yang tak pernah berlaku. Sifat isar yang ada di kalangan para sahabat. Makan, minum, tempat tinggal, semuanya mereka sangat korban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sifat inilah telah menambat hati manusia, yang bagaimana manusia faham bahawa agama ni bawa kebaikan, agama bawa keamanan, agama bawa kesejahteraan. Dan mereka dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut sifat mereka, yahsabuhumul jahiluna aghnia min at-ta'affuf, bahawa orang-orang yang sifat mereka sifat tak minta-minta, tak menunjuk-nunjuk. Ada Mana Umar rahmatullahi alaih dalam bayang-bayang di istimak dia, Masya Allah, orang lama dengar bagaimana dia beritahu cara minta ni. Satu minta dengan mulut, satu dia minta dengan hal, dengan cal si cara keadaan kita, cara perangai kita, seolah-olah kita minta. Dia tak minta dengan mulut, tapi cal si dengan dia punya keadaan dia minta. Itu pun tak ada. Sehingga Allah puji sifat para sahabat radhiyallahu anhum, yahsabuhumul jahilun aghnia, dan yakni orang-orang jahil menganggap mereka ni orang kaya. Minat ta'afuf, sifat mereka tidak meminta, sifat harga diri, tinggi diri, bahawa mereka begitu menjaga akhlak mereka, percakapan mereka, perangai mereka, sehingga tidak ada apa-apa pun yang menunjukkan mereka berhajat. Tapi padahal tuan-tuan yang mulia, mereka mungkin berhari-hari tak dapat makan. Mereka mungkin dalam keadaan fakir. Mungkin mereka dalam tidak ada keperluan, tapi keadaan mereka begitu jaga sifat dan akhlak mereka, tak zahirkan pada siapa pun bahawa mereka berhajat. Tapi ta'rifuhum bisimahum, kamu kenal mereka dengan alamat-alamat tertentu. Nampak alamat tak makan, cengkung, muka pucat, mata layu, kerana tak makan. Ta'rifuhum bisimahum, dengan alamat-alamat tertentu kamu kenal mereka. Tapi segi zahir mereka, percakapan mereka, akhlak mereka, perangai mereka, tak pernah tunjuk mereka berhajat.
sehingga orang-orang yang tak tahu sangka mereka ni orang kaya. Ni keadaan mereka. Allah puji sifat mereka, tuan-tuan yang mulia. Allah puji. Bukan bahawa kita buat usaha agama, kita nak ambil kesempatan daripada siapa-siapa. Bahawa Masya Allah kita buat ni, Masya Allah, ada orang ni kita bolehlah himpit-himpit sikit, ada keperluan boleh minta. Wal'aizubillah. Ini bukan sifat para sahabat radhiyallahu anhum. Dan berapa banyak apabila muamalat kita rosak, tuan-tuan yang mulia, dan tabligh berhilang sebab muamalat je. Muamalat punya pasal kita tinggalkan usaha dakwah. Kita marah dengan orang tabligh dan kita tinggal tabligh. Kita marah dengan orang tabligh, kita tinggal tabligh. Kita marah dengan orang dakwah, kita tinggal dakwah. Lagi silap. Satu kita sekali je silap, dua kali silap. Jadi tuan-tuan yang mulia, ni sifat yang kita perlu ada dalam diri kita. Bahawa segala keperluan kita, hajat kita, hanya kita ajukan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tunjuk sikit pun kita berhajat. Jangan tunjuk sikit pun kita perlu. Kadang-kadang para sahabat radhiyallahu anhum bagi tahu mereka tidak ada keperluan pun nak pakai pakaian yang agak baik, tapi mereka pakai kerana untuk melindung diri mereka supaya jangan orang tahu bahawa mereka ni berhajat. Ada di antara mereka yang mereka membela kuda supaya nak tutup keadaan bahawa mereka ni orang berhajat. Orang ada kuda ni macam orang ada kereta lah zaman kita. Jadi ada kereta, ada kuda, orang ni orang berada, tak berhajat. Padahal tapi rumah mereka, tuan-tuan yang mulia, dah berapa lama dapur tak berasak. Dan Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, mafhum dia, ra'ainal hilal thumma al-hilal thumma al-hilal ma tuqadu fi baitin Nabi SAW nar. Kami nampak anak bulan kepada anak bulan kepada anak bulan, 2 bulan berturut-turut. Nampak 3 anak bulan, 2 bulan berturut-turut, tak pernah dinyalakan api dalam rumah Nabi SAW. Dapur tak berasak 2 bulan turut-turut. Makan apa? Minum apa? Air dan tamar aswadain, 2 benda hitam. Tamar, air tak hitam lah, air jernih. Tapi Arab punya cakap, dia panggil taglib. Qamarain, 2 bulan, makna bulan dan matahari. Abawain, 2 pak dan mak. Arab punya cara percakapan. Aswadain, 2 benda hitam. Nah, ni tamar dan air. Ini kehidupan mereka, sifat mereka, tuan-tuan yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala didik mereka. Setiap perkara Allah didik mereka. Datang wahyu, tegur mereka untuk kita amal sampai hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi tahu pada kita, Nabi SAW nak sampaikan pada kita mengenai bagaimana seorang mukmin, seorang da'i harus hidup dengan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut penuh dalam Al-Quran mengenai sifat taqwa, mengenai sifat sabar, mengenai sifat tawakul. Allah sebut, Allah perintahkan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu, bersegera, dan Allah dorong umat ini bersegera kepada keampunan daripada Tuhan kamu, keampunan daripada Allah, wa jannatin, dan syurga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Lebar dia langit dan bumi, kalau panjang dia tak tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut lebar je. Nak abang mubalaghah, hanya panjang tu tak tahu nak cerita panjang mana. Lebar je langit dan bumi. Dihamparkan langit, dihamparkan 7 petala langit, dihampar 7 petala bumi, baru lebar syurga. Panjang je hanya Allah yang tahu. Yang Allah sediakan u'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang bertakwa. Dan Allah sebut alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra wadh dharra. Di antara sifat-sifat orang takwa, orang yang belanjakan harta mereka dalam keadaan mereka senang ataupun susah.
Dalam keadaan senang pun ataupun susah, mereka belanjakan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini jelas dalam sifat para sahabat radhiyallahu anhum. Hadrat Jabir radhiyallahu anhu, dia hutang juta, dia berhutang. Bila dia meninggal dunia, dia wasiat kepada anak dia. Dan hutang dia dalam Sahih Bukhari begitu, bukan dia berhutang, tapi orang datang nak letak amanah kat dia. Orang datang nak letak amanah. Zaman Nabi dia bank tak ada. Tapi ialah individu-individu umat yang ada pada masa itu, mereka ni begitu amanah, begitu jujur. Kamu boleh letaklah berapa banyak harta kamu nak letak, dia akan simpan. Dan bila kamu nak, dia akan bagi. Tetapi oleh kerana dia tidak mau menanggung amanah, dia kata kamu nak letak boleh, tapi syarat dia bahawa saya akan guna wang ini dan sebagai hutang. Dan apabila datang apa yang dia ada, dia bayar. Dan sebab tu dia jadi hutang dia banyak. Bila dia meninggal, hutang dia banyak. Anak dia ambil tanggungjawab. Anak dia ambil tanggungjawab dan bayar semua hutang-hutang dia. Selepas hutang-hutang tersebut dibayar, Allah Subhanahu wa taala beri keberkatan kepada beliau dan harta dia mencecah 50 juta. 50 juta. Dan dibagi-bagi kepada isteri dia ada 4, kemudian diwasiatkan kepada anak-anak Abdullah bin Jabir radhiyallahu anhu. Dan dalam kitab di sini Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari rahmatullahi alaihi menerangkan bahawa kelebihan keberkatan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada orang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut rumah dia ada di Kufah, ada di Mesir, ada di Syam. Dan semua itu ialah dia dapat kerana berjihad bersama dengan Nabi SAW di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mana walaupun mereka tidak menzahirkan keperluan mereka kepada siapa-siapa, walaupun di antara mereka mati tinggalkan hutang, tapi tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan segala urusan mereka, dunia mereka dan akhirat mereka. Dunia dan akhirat mereka Allah Subhanahu wa taala selesaikan. Jadi perkara ni kita nak bawa dalam kehidupan kita. Kerana maksud daripada kita buat dakwah ni bukan semata-mata saya pandai bayan, saya tahu adab tertib gash apa, 5 amal apa dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 perkara apa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, baik, gash ada berapa bahagian, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tertib ni macam mana, tertib tu macam mana, tertib ni macam ni, tertib tu macam tu. Bukan, itu bukan maksud. Maksud dia bagaimana apabila kita buat dakwah, agama datang dalam kehidupan kita. Itulah perkara yang biasa tiap-tiap hari apabila kita keluar di jalan Allah kita sebut. Ada beberapa perkara apabila kita amalkan perkara-perkara ini dalam kehidupan kita, Allah akan mudahkan kita untuk amalkan keseluruhan agama. Ini unwan kita, ni tajuk kita. Tapi kita lupa. Kita lupa, kita rasa dah memada dah. Kita buat dakwah saja, kita tak lihat apakah natijah dakwah dan untuk diri kita. Bukan bermakna dakwah jangan buat. Kita kena buat dakwah sungguh-sungguh. Kita kena buat dengan rasa tanggungjawab. Tetapi tuan-tuan yang mulia, pada masa yang sama saya dan tuan kena lihat dalam kehidupan kita, berapa banyak agama dah bertambah. Berapa banyak agama dah bertambah. Kita dah buat dakwah berapa lama dah tuan-tuan yang mulia. Ba'diyah pun kadang kita tak semayang. Zikir lepas semayang pun kita tak buat. Padahal berapa banyak fadilat apabila lepas semayang baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Berapa banyak fadilat tuan-tuan yang mulia. Itu pun kita tak mampu nak tunggu. Lepas imam bagi salam nak tunggu 2 minit nak tasbih tu pun kita tak sempat, tak mampu. Cepat-cepat kita bangun sembahyang, kita keluar. Kita buat dah lama dah, kita buat usaha. Mengapa tuan-tuan ni? Mula kita tidak gairah untuk sibukkan diri kita dengan amal.
Ini maksud daripada dakwah. Berapa banyak tuan-tuan yang mulia kita lalai daripada zikrullah, kita lalai daripada baca Al-Quran, berhari-hari tak baca Al-Quran, dan kita kata kita sibuk. Jadi benda dunia lain semua kita buat, semua kita buat. Yang sibuknya untuk amal. Sembahyang berjemaah, kita kata sibuk nak habiskan zikir sikit, baca. Semua yang kita baca tu ialah doa-doa masnun, zikir-zikir masnun yang datang daripada Nabi SAW. Bukan untuk imam mereka. Tuan tak mau baca ikut imam, jangan ikut imam, tuan baca sendiri apa yang tuan nak baca. Berapa banyak hadis-hadis Nabi yang datang daripada zikir-zikir lepas sembahyang. Itu pun kita tak buat. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita kena mula lihat amalan kita. Berapa banyak amalan bertambah dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan sahabat tu sahabat, tuan-tuan yang mulia. Bukan semata-mata mereka tu bersama Nabi, tetapi keberkatan baginda SAW begitu hebat. Satu orang yang dia tengok Nabi, ataupun Nabi tengok dia dalam keadaan Islam, dia mati dalam Islam, dia sahabat. Yang semua wali-wali kumpul tak boleh sama dengan darjat dia. Itu kehebatan, kelebihan yang ada pada Nabi SAW. Tetapi setiap daripada mereka, amalan-amalan mereka, mereka lihat, mereka risau. Allah tegur mereka, dah didik mereka. Bagaimana kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu, kita baca dalam ta'lim, dia mencela seseorang, dia pergi mengadu kepada Nabi SAW. Sebab apa? Bukan masalah dia ni orang rapat dengan sahabat, rapat dengan Nabi, orang kanan Nabi, syura Nabi, dia boleh cakap lebih kurang daripada orang, ataupun dia cakap lebih kurang, dia rasa tak apa, aku ni sahabat besar, aku orang lama, aku yang hampir dengan Nabi, aku syura Nabi, bagi pandangan kepada Nabi. Sahabat-sahabat lain kalau tuan-tuan baca dalam syama'il ataupun hadis-hadis yang nak menceritakan wajah Nabi, sifat Nabi, sebagian sahabat kata kami tak mampu nak cerita betul-betul tepat macam mana muka Nabi, sebab kami tak pernah tengok tepat terus muka Nabi. Hebatnya Nabi SAW. Tengok sipi-sipi, tengok sikit-sikit, tak berani tengok tepat mata ke mata, tak berani. Oleh sebab itu tak dapat menyifatkan Nabi SAW jelas macam mana muka Nabi. Ini sifat para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka yang hampir dengan Nabi. Nabi silap semayang 4 rakaat, semayang zuhur atau semayang asar, semayang jadi 2 rakaat. Dalam masjid ramai, siapa pun tak berani tegur. Melainkan apabila sahabat besar Abu Bakar, mereka tanya, Umar, yani Dzul Yadain, dia tanya Nabi, bahawa semayang ni dikasarkan ke tuan terlupa. Maksudnya hebat yang ada pada Nabi itu, mereka tak berani. Oleh sebab itu sahabat kata, kami suka kalau orang kampung Badui datang tanya Nabi, tanya soalan yang mana yang ada berakal. Mereka ni cerdik, datang tanya pelik-pelik. Yang sahabat nak tanya tapi tak berani, datang orang kampung, orang biasa, dia pun tak tahu apa-apa, dia tanya Nabi, dan mereka dapat faedah, mereka dapat belajar. Ni keadaan. Tetapi tuan-tuan yang mulia, silap dia tu dia rasa dia silap, dan untuk menghapuskan dosa dia, silap dia, hukukul ibad dia pergi mengadu pada Nabi SAW. Dan rata-rata Masya Allah, bila kita buat dakwah, kita rasa kita ni Masya Allah dekat-dekat nak maksum, seolah-olah buat apa pun tak apa, sikit lagi maksum, tak apa, na'i, nanti di akhirat nanti buat apa pun tak apa, bantailah hak siapa pun, di akhirat nanti Allah bagi kat dia pahala banyak-banyak. Ni ampunlah, tolonglah, maafkan si da'i ni, dia ni sibuk dalam usaha agama kat dunia ni, maaflah dia. Itu kalau Allah nak buat terlimpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Kita buat kerja kita. Kita lihat kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum macam mana. Lagi mereka buat dakwah, lagi mereka buat amal, bagaimana mereka sibuk nak sempurnakan hukukul ibad, hak-hak manusia, hak-hak kawan. Mereka risau untuk diri mereka, risau hak-hak mereka, maka bagaimana mereka nak jawab depan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang saya dan tuan-tuan kena usahakan. Takut pada Allah bertambah. Takut pada Allah bertambah.
Bukan mereka rasa kami ni sahabat. Sehingga Nabi SAW nasihat Fatimah radhiyallahu anha, putri kesayangan baginda SAW, Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, penghulu wanita dalam syurga. Itu pun Nabi SAW nasihat Fatimah radhiyallahu anha bahawa jangan kamu duk bertawakul, jangan kamu duk pegang dengan nasab keturunan. Bantulah dengan ini bikasratis sujud. Bantulah dengan banyakkan sujud, dengan banyak ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan sifat ni yang kita perlu ada risau, takut untuk diri kita, tuan-tuan yang mulia. Dan dengan kerisauan inilah kita mampu untuk usaha orang lain. Sayang, kesian yang ada dalam diri kita. Dan sifat-sifat ni perlu ada. Sifat isar perlu ada. Sifat kita ni takut pada Allah perlu ada. Jangan kita rasa kita ni okey sangat. Tak, bahkan seiring, tuan-tuan yang mulia, dalam Quran dakwah ni tak ada kosong-kosong. Dia dakwah ni seiring dengan amal salih. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Sekali. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Sekali. Allah sertakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang terlebih perkataan dia? Aidinan. Siapakah yang terlebih baik agama dia? Daripada orang yang menyeru manusia pada Allah. Wa amila salihah, dan beramal salih. Dia seiring. Dia seiring, dia kena seiring. Jadi kita kena lihat, kita buat dakwah, Masya Allah, kita orang tanggungjawab, orang lama. Apa kita kena lihat? Amalan kita kena seiring. Hukuk kita kena sempurnakan. Satu, hak kita dengan Allah, itu kita harap Allah Ta'ala ampun kita. Tapi hukukul ibad, hak kita dengan manusia, hutang kita, apa-apa hukukul ibad, kita kena ambil berat untuk sempurnakan, tuan-tuan yang mulia. Zaman Nabi SAW ada 3 dirham hutang, Nabi tak semayang. 3 dirham, 30 ringgit lebih kurang. 30 ringgit, Nabi tak semayang. Kita bukan 30 ribu, tuan. Bukan 30 ringgit, 30 ribu. Dan kita lalai. Kita tak apa, insya-Allah kita ada duit ni, kita belanja jalan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti Allah settle dengan dia. Allah nak buat, alhamdulillah. Itu kerja Allah. Tapi kerja saya, hak saya, ketaatan saya pada Allah Subhanahu wa taala, Allah perintah supaya kita memelihara amanah. Amanah, janji kita, kita kena sempurnakan, kita kena tunaikan. Kalau kita tunaikan, kemudian kita usaha sedaya upaya, mungkin selepas tu kita mati, tak mampu nak bayar. Anak isteri kita pun tak mampu nak bayar, usaha dah. Selepas tu kita haraplah pada rahmat Allah Subhanahu wa taala ampun kita. Tapi kita, Masya Allah, kita apa pun kita tak buat, apa pun kita tak buat, apa pun kita tak fikir untuk selesaikan hak-hak kita, dan kita harap pada Allah Subhanahu wa taala. Samalah satu orang yang dia buat dosa dan harap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ghafurur Rahim. Ni dua ni ulama-ulama tulis dalam kitab mereka salah 2 kali. Satu, salah dia buat dosa. Satu lagi dosa yang lebih besar lagi, tuan-tuan yang mulia, dia buat dosa dan dia kata Allah Ghafurur Rahim, Allah ampun, tak apa. Ni biadabnya dengan Allah tu, dosa 2 kali ganda daripada dosa yang dia buat. Biadab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang mulia, bagaimana keadaan kita? Keadaan kita, kita kena lihat supaya Allah Subhanahu wa taala ambil kerja agama daripada kita, dan Allah elokkan agama kita, dan kita rasa tanggungjawab atas usaha agama. Bukanlah untuk kita amalkan diri kita sendiri, bahkan untuk orang lain. Kita usaha untuk bawa orang lain amalkan usaha agama. Mereka dapat keluar di jalan Allah untuk usaha diri mereka, untuk betulkan iman mereka, betulkan yakin mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebut sifat-sifat mereka, sifat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum
tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika madhul fi Taurat. Dalam Taurat dah Allah sebut dah sifat umat ni, tuan-tuan yang mulia. Dalam Taurat Allah dah sebut dah sifat umat ini. Mereka ni keras dengan orang kafir. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang sama mereka. Berkasih sayang sama mereka. Ini sifat bagaimana untuk datang kasih sayang. Nak datang kasih sayang, tuan-tuan yang mulia, ialah kita kena lihat kebaikan kawan-kawan kita. Lihat kebaikan kawan-kawan kita akan datang kasih sayang. Kerana Allah Subhanahu wa taala jadikan tabiat manusia ni suka yang baik. Semua kita suka pada bunga. Kita tak suka pada duri. Ini sifat tabiat yang Allah jadikan pada kita. Kita suka benda yang wangi. Kita tak suka benda yang busuk. Sifat yang Allah jadikan pada manusia. Manusia dia suka pada yang halal, tak suka pada yang haram. Kalau suka yang haram, mana ada benda yang tak kena. Dalam iman dia ada benda tak kena. Tiba-tiba nampak lalat ni dia hurung bunga ambil madu. Lebah pula ada orang taik. Ini ada benda yang tak kena. Bahkan semua lebah dia cari bunga ambil madu, dan semua lalat dia orang taik. Dan itu tabiat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk mereka. Jadi manusia ni kalau nampak dia ni suka benda yang Allah larang, mana ada benda yang tak kena kat dia. Dan dia kena fikir. Dia kena fikir. Bahkan sifat orang-orang mukmin ni suka benda yang baik. Apa yang baik ni dia suka. Dan mereka tidak pernah kenyang. Nabi SAW pernah bersabda, mafhumnya, la yashba'ul mu'min minal khair hatta yakuna muntahahul jannah. Orang mukmin tak pernah rasa kenyang, rasa puas dengan kebajikan, kebaikan, sehingga jadilah kesudahan dia syurga. Sampai syurga baru dia rasa lega. Tidak, dia akan usaha, dia akan usaha, tuan-tuan yang mulia. Jadi kita kena lihat diri kita. Apakah perkara yang perlu kita buat, amal yang perlu kita sempurnakan, hukuk yang perlu kita sempurnakan. Kita kena buat. Apa yang kita boleh buat, kita kena buat semaksima yang boleh. Selepas kita buat yang maksima, barulah kita harap dengan rahman Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dengan limpah kurnianya tidak akan mensia-siakan kita. Tapi kita kena buat. Itulah telah ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun mereka berjihad siang malam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tetap dengan amal-amal agama. Kesibukan mereka dengan dakwah tidak pun pernah datang satu idea dalam diri mereka bahawa mereka ni dimaafkan daripada amalkan agama. Mereka tidak pernah datang dalam zihn mereka, dalam fikiran mereka, mereka dimaafkan daripada apa-apa amalan agama. Mereka dimaafkan daripada apa-apa hukuk-hukuk yang perlu mereka selesaikan. Tak ada. Tak ada pun datang dalam zihn mereka. Bahkan mereka lebih lagi mereka prihatin, tuan-tuan yang mulia, bagaimana satu orang sahabat yang sedang sembahyang dalam kebun dia, yang dia asyik lihat burung yang tak dapat terbang keluar dengan sebab kebun yang begitu subur dan rendang dan rimbun, menyebabkan dia telah belanjakan kebun dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Begitu prihatin dengan amal. Itu amal dia sendiri. Kerana kebun ni telah menjadi sebab dia lupa rakaat dalam semayang. Zahirnya semayang sunat, semayang kat kebun, semayang fardu, semayang berjemaah. Itu pun, tuan-tuan yang mulia, mereka lihat, mereka tengok. Hanzalah radhiyallahu anhu depan majlis Nabi, iman begitu berkobar-kobar, seolah-olah syurga depan mata, neraka depan mata. Hati rasa remuk, nak hampir pada Allah. Tapi balik rumah, jumpa anak, jumpa isteri, sibuk dengan keperluan-keperluan di rumah, kaifiat tu dah tak ada. Itu pun dia risau. Itu pun dah dia keluar, lari daripada rumah. Nafaqah Hanzalah. Bahawa Hanzalah dah munafik. Mereka lihat, tuan-tuan yang mulia. Itu pun mereka ambil.
Mereka ambil kira, mereka lihat hati mereka, sentiasa mereka awas diri mereka. Umar radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, dia berkasar dengan satu orang yang datang nak tanya dia, nak datang menyelesaikan masalah dia. Dan kalau kita lihat zahirnya, sepatutnya dia marah pun. Masa aku duduk nak buat urusan, kamu tak mari. Dah aku dah balik rumah, habis waktu berjabat baru nak mari. Kena sekali. Dah balik dan terasa satu orang hamba Allah datang untuk keperluan dia, awak Amirul Mukminin, dan dia balik, Masya Allah, dia rotan diri dia dan dia cela diri dia. Kamu ingat tak kamu dulu siapa? Kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Sentiasa mereka risau untuk diri mereka. Kita, Masya Allah, tuan-tuan dan mulia, bila kita buat usaha, Masya Allah, kita tak risau diri kita. Kita tak risau macam mana kita nak jadi. Masya Allah, janji bayan, orang dengar. Macam mana keadaan kita? Kita kena lihat diri kita, tuan-tuan yang mulia. Dan kita sebagai umat Nabi SAW, saya dan tuan-tuan bertanggungjawab. Kerana agama ni yang disampaikan, bukan semata-mata cakap nak disampaikan. Bahkan agama nak sampaikan yang dia lahir dalam amalan kita. Dalam amalan kita, akhlak kita, perangai kita, amalan kita. Seolah-olah Al-Quran yang berjalan, sifat-sifat Nabi ada dalam diri kita. Oleh sebab itu, untuk kita bagi tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan ambil kerja kenabian daripada kita sehingga kita jadikan hati kita macam hati Nabi. Hati kita macam hati Nabi. Bayangkan keadaan orang-orang Quraisy yang mengganggu Nabi SAW, halau Nabi SAW sehingga berhijrah. Tapi di Fatah Makkah, Nabi ada kuasa, ada kemampuan, boleh bunuh mereka semua, boleh jadikan mereka hamba saya, semua boleh. Tapi apa kata Nabi? Antum mutlaqa, kamu semua bebas. Hati yang begitu besar, tuan-tuan yang mulia. Datang orang Yahudi kadang saja mempersendakan Nabi SAW, sengaja mempersendakan Nabi SAW, saja cari pasal. Kisah seorang Yahudi yang jual kuda dengan Nabi SAW. Nabi dah siap dah tawar menawar, dah jadi dah, okey, nak beli, jom ambil duit, nak bayar duit. Tiba ada orang datang tengah jalan, orang lain tawar nak beli mahal lagi. Dan dia kata, pusing belakang, dia kata, macam mana Muhammad? Nak beli tak beli? Kata, mau beli, aku nak jual kat orang ni. Nabi kata, aku dah beli dah. Kata, bila? Bila kamu beli? Tak beli lagi. Jadi sahabat ni, bagaimana keadaan mereka? Bila mereka dengar Nabi kata, aku dah beli, aku dah beli, mana dia meyakini perkataan Nabi SAW. Bila Yahudi tanya, mana saksi? Dia datang ke depan, saya saksi. Dan setelah masalah tu selesai, Yahudi tu pun pergi. Nabi tanya, masa tadi ni mana kamu ada? Macam mana kamu jadi saksi? Dia kata, saya dengar, bila saya datang, saya dengar Tuan kata saya dah beli. Itu sudah cukup, saya meyakini Tuan tak pernah cakap dusta. Sudah cukup bahawa saya boleh jadi saksi bahawa Tuan dah beli, kerana Tuan dah kata Tuan dah beli. Sifat yang ada para sahabat radhiyallahu anhu, yakin dengan sabda Nabi SAW. Kalaulah Hiraql yang agama Nasrani, bila dia tanya bahawa, dia tanya Abu Sufyan, di antara pertanyaan dia ni pernah menipu tak? Abu Sufyan kata dia tak pernah menipu. Cuma kami tak tahulah, sekarang ni kami ni ada sedang buat gencatan senjata dengan dia 10 tahun. Lepas ni kot dia buat apa-apa tak tahulah. Ini selepas dia cerita balik, dia kata, inilah satu kalimah yang saya boleh masukkan dalam tu. Dia cuba nak bohong tapi tak boleh bohong. Sebab Hiraql letak dia kat depan, kafilah dia kat belakang.
Hirakal kata kalau dia ni cakap bohong, tolong isyarat kat aku dia ni bohong. Orang Arab ni dia pantang cakap bohong. Dia tak mau bahawa orang nakal, orang sampaikan pada orang lain, dia ni bohong. Dia ni cakap bohong depan Hirakal. Dia aib sangat. Kita Masya Allah bohong ni biasa lah. Tak asal aib pun. Jadi Abu Sufyan yang masa tu tak Islam lagi pun, dia pun pandai jaga maruah, tak bohong. Dan dia kata kalimah yang boleh masuk itu je satu kalimah. Dia tak patah bohong. Tapi sekarang ni kami sedang buat senjata dengan dia. Lepas ni dia nak buat apa kami tak tahulah. Nak bagi tahu bahawa mungkin dia janji ke, mungkin dia langgar janji ke, tu kami tak tahu. Dan semasa interpret ulaskan balik, dia Hirakal ulaskan balik soalan-soalan dia tak sentuh pun benda tu, dia tak tengok pun, dia tak sebut pun benda tu. Dia kata kalau Nabi ni, dia ni tak pernah bohong kepada manusia, tak kala dia nak bohong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak pernah bohong pada manusia, tak kala dia nak bohong pada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah utus dia jadi Nabi. Ni tuan-tuan yang mulia, sifat-sifat ni kena ada dalam diri kita. Sifat jujur, sifat jujur kena ada dalam diri kita. Kita kena usaha benda ni. Kadang manusia ni memang sifat dia suka bohong. Apa sedap, wallahu alam, mungkin kita boleh tanya, tapi apa dia suka bohong. Jadi sifat-sifat ni pun tuan-tuan ni mula kita kena bersihkan. Apabila kita buat usaha dakwah, kita kena lihat satu-satu sifat kita kena bersihkan. Dan dia ada sifat taqwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Ni sifat orang bertakwa juga. Orang-orang yang apabila mereka melakukan satu perkara keji, mereka buat dosa, zakarullah, teringat, Allahu Akbar, ni dosa ni. Orang buat dosa semua tahu dia buat tu dosa. Dan sebelum dia buat dosa, hati dah bagi tahu dah ni dosa. Sebab tu Nabi kata istafti qalbak, minta fatwa kat hati kamu. Nak buat satu benda, minta fatwa kat hati kamu. Hati kita ni cukup jujur. Bila nak buat dosa, dia beritahu dah dosa ni. Sebab tu bila orang nak mencuri, dia akan tengok kiri tengok kanan. Sebab hati dia beritahu, hang nak mencuri ni dosa ni. Tengoklah, orang tak tengok curi. Nak buat silap apa, dia pastikan bahawa orang tak nampak. Sebab hati dah bagi tahu kamu nak buat ni dosa. Kalau kamu nak buat, pastikan orang tak nampak. Kita pun okey, usaha orang tak nampak, kita pun buat dosa. Hati kita jujur bagi tahu. Dia boleh kena kelemahan iman kita. Kita tak usaha atas iman kita. Kita tak mampu untuk menahan kemahuan dan tekanan syahwat kita. Dan apabila mereka ingat Allah Subhanahu Wa Taala, fastaghfaru lidzunubihim, mereka terus minta ampun atas dosa mereka. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak berterusan atas apa yang mereka buat. Atas dosa yang mereka buat tu, mereka tak berterusan, berhenti, habis. Wa hum ya'lamun, dan mereka tahu. Satu tak tahu, dan mereka tahu. Satu, mereka bila buat dosa mereka bertaubat. Yang kedua, bila mereka buat dosa mereka bertaubat, mereka tak berterusan atas dosa tersebut. Ini sifat orang bertakwa. Dan Allah tegur para sahabat radhiyallahu anhu, bagi tahu ni sifat, kalau kamu nak jadi orang bertakwa, ni sifat dia. Dan perkara tu saya dan tuan-tuan kena jaga. Kita kena lihat apa perintah-perintah Allah yang kita langgar, dan kita kena taubat kepada Allah, dan kita usaha kita tak berterusan atas dosa tersebut. Kerana ada setengah dosa yang kita duk buat, kita ketagih dengan dosa tu. Ketagih. Tak buat tak boleh. Tak buat tak boleh, tuan-tuan ni. Usaha ni kita kena usaha sungguh-sungguh hilangkan ketagih dosa ni. Dosa yang besar-besar mungkin sebahagiannya kita boleh tinggalkan. Mungkin dosa besar kita usaha, tapi ada dosa-dosa yang kecil yang kita ketagih dengan dosa-dosa kecil. Yang dosa-dosa kecil ni apabila kita berterusan, dia akan jadi besar. Dosa tu kategori dia dosa kecil.
Tetapi apabila kita istiqamah atas dosa tersebut, dia akan jadi besar. Tapi kalau dosa besar kita buat dan kita bertaubat, maka habis. Dosa besar itu tak jadi dosa besar lagi, dah habis. Kita bertaubat pada Allah, tinggal habis. Tapi dosa kecil yang kita beradat dengan dia, kita ketagih dengan dia, yang kita tak usah untuk tinggalkan, tuan-tuan yang mulia, dia akan jadi dosa besar. Dan saya dan tuan-tuan kena lihat, dan saya dan tuan-tuan kena islah diri kita, dan kita fikirkan untuk orang lain, untuk islah diri mereka, supaya mereka dapat keluar jalan Allah. Usaha untuk islah diri mereka, supaya bertambah agama. Dan untuk bertambahnya agama, macam mana Nabi buat? Bukan mereka duduk aja dalam masjid, bahkan mereka keluar ke hujung-hujung dunia buat dakwah. Dalam dakwah ni macam-macam mereka lalu mujahadah, dan Allah janji wallazi najahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah janji jalan-jalan petunjuk kepada mereka. Kita kena lihat, kita renung, kita bagi masa untuk meraqabah sikit, tengok sikit apa yang kita buat, apa yang kita lalu, berapa lama dah kita buat dakwah, dan berapa lama dah kita kekal atas satu dosa. Kita kena usaha untuk jauhkan dosa tersebut. Kita tak dapat nak usahakan, nak tinggalkan. Kita jumpa orang-orang yang kita rasa dia boleh bantu kita untuk tinggalkan, menyebabkan kita tinggalkan dosa-dosa tersebut. Jadi tuan-tuan yang mulia, saya dan tuan-tuan kena usaha. Kalau tidak, tuan-tuan yang mulia, Maulana Ihsan selalu dia bagi tahu, dia kata dalam doa dia, kadang-kadang doa dia lepas ayatul sahabah, kalau mereka yang faham bahasa Urdu, dia akan doa, dia kata, ya Allah, janganlah engkau keluarkan kami daripada senarai orang-orang dakwah. Di dunia orang panggil kami orang dakwah, tapi di akhirat kami terkeluar dari senarai orang dakwah. Kita hari ini tuan-tuan yang mulia, kita boleh menyorok di belakang serban jubah kita. Kita boleh menyorok, kita boleh bersembunyi di belakang serban dan jubah kita, belakang kurta kita, belakang janggut kita, kita boleh bersembunyi. Di akhirat nanti semua benda-benda ni semua tak ada, kita tak boleh sembunyi kat mana pun. Allah akan zahirkan siapa kita hakikatnya, apa niat kita hakikatnya. Kita buat dakwah ni, niat kita apa? Kita buat dakwah ni untuk apa? Dan limpah kurnia Allah, rahmat Allah, anugerah Allah, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kita kena buat apa yang kita kena buat, sungguh-sungguh. Sahabat radhiyallahu anhum sungguh-sungguh, Nabi SAW sungguh-sungguh, semayang sampai bengkak kaki-kaki, sungguh-sungguh punya cerita. Satu malam semayang 6 juzuk, itu sungguh-sungguh punya cerita. Sehingga apabila Aisyah tanya, bukankah Allah telah ampun dosa tuan yang dulu dan kemudian? Apa jawab dia? Jawab Nabi, afala akuna abdan syakura. Apakah tidak seharusnya aku jadi seorang hamba yang bersyukur? Syukur kita Allah terima kita berusaha dakwah, ialah lagi kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bila Allah terima kita berusaha dakwah, kita pun dapat bersembunyi di balik pakaian kita, dan kita masya-Allah kita buat apa yang kita nak. Kita jadi mardud, tuan-tuan yang mulia. Kita jangan tertipu. Jangan tertipu. Allah tidak zahirkan keaiban kita bukan bermakna Allah redha. Allah tidak zahirkan keaiban kita bukan makna Allah redha. Kadang-kadang Allah bagi istidraj, Allah bagi masa supaya kita bertaubat. Kita bertaubat, kita bertaubat, tak taubat juga. Kalau Allah tak zahirkan di dunia, di akhirat pasti Allah zahirkan. Jangan kita sekali-kali lalai dengan makrullah, dengan tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Dengan tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia, tuan-tuan yang mulia, bahawa mereka buat amalan, kita tak mau seperti mana sepotong hadis Nabi SAW, bahawa satu orang yang ya'malu bi'amali ahli jannah, dia beramal dengan amal ahli syurga, fala yabqa bainahu wa bainaha illa shibran fayasbiquhul kitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha wal'azubillah. Satu orang beramal dengan amalan ahli syurga, tidak tinggal di antara dia dan di antara syurga dengan sejengkal, maka takdir telah mendahului dia amal dengan amal ahli neraka dan masuk neraka. Kita hari ini orang panggil kita orang dakwah, masya Allah, orang hormat kita, orang sanjung kita sebab agama, bukan sebab kita, sebab agama. Tapi kita tak mau, tuan-tuan yang mulia, oleh sebab adat dosa yang ada dalam diri kita, akhir hayat kita, kaki kita tergelincir, kita amal dengan amalan ahli neraka, wal azul masuk neraka. Dan begitu juga kita tidak ada hak untuk pandang buruk pada orang yang tak amalkan agama.
Bahkan kita kena pujuk rayu kepada mereka, kerana mereka juga seperti mana hadis tadi, potongan yang kedua, maka satu orang beramal bi amalil ahli nar, dia beramal dengan amalan syurga, fayasbiqul kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Dan dia ni beramal dengan amal ahli neraka, fala yabqa bainahu wa bainan nar bainahu wa bainaha illa shibran, tidak baki di antara dia dan neraka sejengkal saja, maka kitab takdir telah mendahului dia. Dia beramal dengan amal ahli syurga, fayadkhuluha, dan dia masuk syurga. Jadi kita jangan rasa tenang dengan keadaan kita. Kita ni da'i, masya-Allah. Siapa yang lebih da'i daripada para sahabat radhiyallahu anhum? Kita lebih da'i daripada mereka? Hasya wa kalla, tidak sekali-kali, tuan-tuan yang mulia. Mereka lah orang lama, mereka lah da'i. Tapi lihatlah macam mana sifat mereka. Kita masya-Allah baru bagi 4 bulan tiap-tiap tahun. Mereka bagi seluruh hidup, seluruh harta, tuan-tuan yang mulia, dan mereka takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kita baru bagi 4 bulan tiap-tiap tahun dan kita rasa tidak ada apa-apa hak yang Allah akan tuntut pada kita. Kita ni dah bebas dah, dekat dengan maksum dah. Buatlah dosa, buatlah hukum apa-apa pun, tak tunai hak anak, tak tunai hak isteri, tak tunai hak jiran, tak tunai hak kawan, hutang tak bayar, tak apa, kita da'i. Di akhirat nanti Allah maafkan, ni da'i. Siapa kita? Kita kena tipu, tuan-tuan yang mulia. Kita lihat kehidupan para sahabat, mereka jaga amal, setiap tapak mereka, setiap langkah mereka, mereka lihat agama. Kita jangan lalai pada agama, tuan-tuan yang mulia. Jadi semoga Allah bagi taufik pada kita. Jadi untuk bawa tanggungjawab ini, saya dan tuan-tuan, masya Allah, Allah kumpulkan kita hari ini tak masuk agama, dan tak masuk agama kita keluar di hujung-hujung dunia. Dan inilah yang akan datang keislahan dan kebaikan pada umat, tuan-tuan yang mulia. Apabila umat ni keluar di jalan Allah, akan datang kebaikan untuk diri kita. Janji yang Allah bagi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah janji akan buka jalan-jalan hidayat. Bila kita keluar, Allah bagi hidayat pada kita, dan kita usaha orang lain untuk keluar di jalan Allah, semoga Allah beri hidayat pada mereka. Kita tak boleh bagi hidayat pada mereka, Nabi tak boleh bagi hidayat pada mereka, kita pun tak boleh bagi hidayat pada mereka. Allah yang bagi hidayat pada mereka. Cara dia, keluarkan mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk ni, tuan-tuan yang mulia, kita nak minta tuan-tuan yang sedia bagi masa 4 bulan tunai di jalan Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah. Masya Allah. Bagi nama, bagi masa, tuan, tunai. Masya Allah, semoga Allah terima. Yes. Lagi masya Allah, semoga Allah terima. Tuan, lagi masya Allah. Masya Allah. Ada lagi, tuan? 2 bulan, 4 bulan jalan kaki, masya Allah. 4 bulan IPB yang tunai, masya Allah. Tuan-tuan Azam, insyaAllah minggu depan nak bawa lagi kawan-kawan untuk keluar jemaah, insyaAllah, tuan-tuan. Subhanallah bihamdih, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana khatayana kullaha ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una fayattabi'una qawla fayattabi'una ahsana. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك ويخافون لومة لائم. اللهم انصرنا كما انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منه. اللهم استخدمنا وأموالنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وجميع صلاحياتنا لخدمة دين ولإعلاء كلمتك. اللهم استخدمنا كما استخدمت الصحابة رضي الله عنهم. اللهم انشر الهداية في العالم كله في مشارق الأرض ومغاربها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.